tetapi kepada orang yang sakit yang berpanjangan dan sakit yang sampai ada MRI changes, sakit yang sampai ada slip disc dan sebagainya, apakah option rawatan yang mereka ada, doktor, sebenarnya? Okey, kalau kita cakap pasal slip disc ya. Slip disc tu maksudnya ialah mana saya punya model ni. Okey, slip disc ni kalau tengok model spine ni model baru beli ni. Tengok. Ini kalau tengok dekat ni, nampak ni ada yang merah ni kan. Merah ni disc. So kita punya tulang belakang ni, ni lambah spine lah, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dia tulang ni diikat antara satu sama lain oleh disc. Disc ni tulang rawan lah. So disc ni lah selalu yang menjadi punca utamanya lah kita banyak orang sakit belakang. So bila orang kata slip disc tu, mana disc tu dah bengkak and then dia boleh pecah dan koyak kat belakang macam terkeluar ni. Betul-betul kat belakang disc ni ada saraf, nerve root. So kalau dia bengkak, saraf ni akan terhimpit, tercekik dan sebagainya. Jadi saraf ni turun sampai ke kaki. So rasa akan turun sampai ke kaki. Rasa macam current, rasa macam cucuk-cucuk, kram. So jadi bila untuk slip disc ni, of course lah yang paling bagus sekali prevention lah kan, pencegahan. Jadi pencegahan ni nombor 1 ialah kita punya BMI lah, kita punya berat badan lah. Berat badan kita kena jaga ke BMI kena optimum, tak yang berat sangat. Bila berat sangat, dia punya stres pada disc tu akan tinggi, dia akan pecah. Yang kedua, macam saya cakap lah, aktiviti. Aktiviti pun sama, kalau tak aktif, jadi muscle tak kuat, jadi dia punya tulang tu akan collapse. So kita asyik duduk aja, lama-lama dia akan koyak. Macam posture, macam Mala cakap tadi, posture, bila kita selalu bongkok, kan, kita slouching lah, orang panggil slouching. Melayu panggil bongkok lah kot. Bila bongkok kan, kita akan stretch kita punya muscle kat belakang tu. Bila stretch masa kita tak biasa untuk berada dalam posture yang ni, yang salah. Ni salah sebenarnya. Posture yang betul dia kena macam ni, dia melengkung ke belakang. So bila stretch untuk jangka masa yang lama, jadi masa tu jadi stretch akan sakit. So rawatan dia untuk slip disc ni bergantung. Satu ialah pada simptom dia, berapa lama, acute atau kronik. Kalau acute, kita boleh rawat dengan rest, ubat, fisioterapi. Itu acute tu makna kurang daripada 6 minggu lah. Kalau dah lebih daripada 6 minggu dah jadi kronik. Dah jadi kronik, maknanya rawatan yang sebelum ni dah gagal. Dah cuba ubat fizio gagal. Dan jumpalah pakar ortopedik. Jumpa pakar ortopedik, biasanya kita akan buat MRI. MRI akan nampak lah disc tu. Disc tu ada, slip disc ni ada banyak kategori. Ada bulging tu dia bengkak saja. Ada extruded terkeluar. Ada protruded. So itu banyak ni lah medical term sikit lah. So bila dah tengok size disc tu, kalau disc tu masih kecil, kalau kita dah try fisioterapi tak jalan, kita boleh cuba RFA, radio frequency ablation. RFA tu fungsi dia sebagai pain management, tu hilangkan sakit. Dia punya efek bersifat sementara, dia boleh tahan up to 24 months. Lepas tu nerve tu akan tumbuh balik. Nerve tu regenerate balik. Tapi walaupun dia regenerate, tak semestinya sakit datang balik. Ada juga yang terus baik tak sakit balik. Maknanya bila disc tu dah lebih besar, dah lebih bengkak, masa tu RFA dah tak boleh dah nak membantu sebab dia dah menyebabkan urat saraf tersepit. Bila urat saraf tersepit, kita kena legakan atau lepaskan urat saraf tu lah. And then caranya ialah kita buat disectomy lah. Itu kena melakukan satu pembedahan lah. Pembedahan yang sekarang yang popular ialah endoscopic disectomy atau microscopic disectomy, di mana doktor akan buka kecil saja kat belakang tu, lebih kurang 2-3 cm, dan masukkan funnel, corong, masuk kamera, dan kita sedut, kita tarik keluar disc tu. Itulah serba ringkas rawatan slip disc ni. Saya pun terlopong-lopong sebab saya dekat Jabatan Kecemasan ataupun dekat outpatient, saya tengok-tengok patient, back pain, saya ambil history, refer, saya pun tak tahu sangat apa yang jadilah. Doktor pun tahu kan saya tak masuk OT, and spine ni sebenarnya dia ortho dan dia subspecialist. So tak ramai daripada kami yang MO yang sempat buat spine posting waktu dulu. Tapi itulah saya pun
I thought RFA ataupun radio frequency ablation yang doktor cakap tadi, iaitu prosedur untuk melemahkan ataupun mematikan urat yang memberikan kesakitan kepada kita ya. I thought prosedur tu boleh buat hampir kepada ramai pesakit, tapi rupa-rupanya kalau sakit tu dah lama ataupun dah nazak dalam another word dah nazak sampai disc tu dah rosak, tak sesuai. Jadi kena awal kalau sakit dah lebih daripada 6 minggu macam apa yang Dr. Asfar kata, sepatutnya dah kena jumpa dah pakar ortopedik. Doktor dah ambil dah bone tu, doktor nak tunjuk something ke? Okey, RFA ni okey, saya nak tunjuk dia punya needle lah, needle. Okey, boleh. Ni needle dia. Nampak tak ni? Needle dia jarum lah. Okey. So doktor kalau dekat saja. Joint tu doktor aim dekat mana? So saya tunjuk kat spine dulu. Okey, boleh. Biasa buat dekat spine kan. Nah, ni spine kita. So RFA ni dia menyalurkan arus elektrik. Dia tujuan dia kalau kita dapat target dia punya nerve yang betul dia, kita panggil selective nerve block, dan kita boleh matikan nerve tu, kita ke block nerve tu sebab dia bakar nerve tu sebenarnya, and then dia akan block pain signal, maknanya dia block sensation atau rasa sakit yang pergi ke otak. So maknanya nerve tu akan dia matikan nerve lah, tapi nerve tu bukan kita suka-suka je matikan, kita pilih lah nerve yang betul. Sebab tu kita ada x-ray, and then kita ada dekat mesin dia tu. Ni mesin dia, kalau boleh nampak tidak tu. Mesin dia tu. Nampak. Mesin dia ni, dia boleh buat motor testing dengan sensory testing. Maksudnya, dia boleh test, dia rasa dan dia boleh test saraf motor yang menggerakkan kita punya muscle. So bila kita bagi injection tu, ada beberapa saraf yang kita boleh block. Satu ialah facet block atau medial branch block. Adalah cara dia, kita block dekat sini. Satu lagi dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion tu kita block dekat sini, dekat nerve root ni, dekat dorsal root ganglion lah. Dorsal root ganglion ni bagus untuk pesakit yang rasa sakit sampai ke kaki atau kebas sampai ke kaki. And then kita bagi dorsal root ganglion. Facet block tadi untuk orang yang sakit di belakang. Kita panggil discogenic pain. Maksudnya sakit pinggang. Sakit tu disebabkan oleh disc. Disc ni yang merah ni. Disc ni koyak atau disc ni bocor dan sebagainya. So dia ada different indication lah. Ada banyak indication lagi RFA ni. And then bila apa saya nak cakap, saya pun dah lupa. Kita bagi RFA ni lagi satu, kita boleh kita panggil buat annuloplasty. Maksudnya jarum ni kita boleh masuk dalam disc untuk kecutkan dia. Itu pun boleh. Contohnya disc yang bengkak, yang bulging, kita boleh bakar disc untuk kecutkan dia. Dia tak kecut 100% lah, boleh kecut dalam 30-40%. So kalau disc tu tak berapa besar, boleh cuba RFA. I see. Okay. And then gunaan lain banyak lagi lah. RFA banyak gunaan lain lagi lah. I see. Memang interesting tentang RFA ini sebab macam Dr. Asfar kata tadi, tujuan RFA ini adalah untuk mengurangkan ataupun melemahkan urat-urat yang menyebabkan kesakitan. Jadi dengan kepakaran doktor pakar macam Dr. Asfar ni, doktor pakar tulang, mereka sebenarnya menggunakan mesin tersebut dengan guidance daripada X-ray untuk melihat urat yang perlu dilemahkan, dan dia akan pilih urat itu sahaja. Sebab kita block urat, kita block saraf tu. Sebab tu sangat penting. Okey, untuk buat you all semua lebih faham tentang RFA, sebenarnya doktor, kita ada kejutan sedikit. Kita akan mainkan satu klip video pengakuan ikhlas daripada patient. Patient ni patient Dr. Asfar sendiri dan follower tim Celote Dr. Mala. So dia akan sharekan pengalaman dia buat RFA, dia akan share dengan kita tentang everything tentang RFA, dan kemudian kita berjumpa balik untuk berbincang, untuk sembang tentang RFA. So jom kita mainkan video khas daripada seorang pesakit yang go through prosedur radio frequency ablation ataupun nama dia RFA. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nurhaya binti Nordin. Saya berusia 53 tahun. Mula tu rasa kaki tu macam
Pijak tu rasa sakit, bangun tidur pagi bila nak melapak tu 5-6 step tu rasa sakit kan. Sampai kita pegang kat dinding, nak berjalan, kenapa? Bahagian tumit belah kiri kan. Tumit belah kiri tu bila kita pijak tu memang betul-betul terpaksa jengkit. Tapi bila jengkit kita pun tak selesa nak jalan, nak kata seliuh ke, terkehel ke kan. Mulanya sebab dia macam cucuk-cucuk macam ada duri kan. Ada dengar orang cakap ada tumbuh tulang kat situ kan. Lepas tu kita pun nak pergi klinik pun tak tahu sakit apa. Dah tak masuk 2 tahun lah. Saya awal 2020. Yang saya ingat saya pergi buat x-ray dekat klinik kesihatan. Tak, dia tengok puan punya x-ray tak ada tulang tumbuh, dia cakap tak ada retak pun tak ada, seliuh pun tak ada. Ada yang suruh try buat kampung lah. Jadinya kita itu yang ikhtiar yang orang cakap, kita pergi makan ubat macam-macam, letak koyok lah tanpa koyok, beli stokin yang tidur malam tu pakai stokin. Lepas tu letak beli garam tu 2 kilo, garam kasar tu letak dalam besin, letak lada hitam 1 paket besar tu, tanam kaki dalam garam tu. Buatlah sampai tengok TV ke, saya mengaji tiap-tiap malam buat sampai dah give up dah. Sebab ada orang cakap buat acupuncture, ada adik cakap ada kawan dia tu tak boleh jalan, papah-papah dah dia kata. Bila buat acupuncture tu dia elok, dia cakap awak balik rumah pun kena okey. Lepas tu sakit balik, buat bekal ubat, tahan sakit tu dia hilang, tapi dia datang balik. Macam mana pun kena jumpa pakar tulang, dia cakap. Sebab kita bukan ada kepakaran bab tulang ni, dia kata. Kalau ni you kena pergi hospital lah, dia kata, jumpa pakar tulang. Sebab ni melibatkan tulang. Dia cakap, panggil masuk, jumpa Dr. Asfar pun macam very professional lah. Tengok dia pun macam, bila saya sebut je, saya sakit tumit, terus dia angkat kaki saya. Dia letak dekat lutut dia, letak kaki dia tekan-tekan pun terus saya dah jumpa. Dia macam, dia jumpa poin-poin yang sakit tu kan. Memang saya kata, tu sakit doktor. Sebab selama ni saya tekan-tekan pun saya tak nampak jumpa. Tapi bila doktor Asfar tekan satu poin tu, memang saya terangkat tu. Saya nak buatlah rawatan ni, kata dah tak sanggup nak tanggung sakit ni, kata kan. Kalau lama lagi saya simpan, lagi merebak ke ataupun lagi kronik sakit tu kan. Pukul 4 tolak ke OT. Sebelum tu Dr. Asfar jumpa lah, dia mak-mak dulu, tapi tak ada rasa sakit lah. Saya sedar pun dah siap je semua, dah bungkus je kaki dah. Pindah ke ward tu, dah rasa nak pergi toilet kan. Saya try jengkit-jengkit tu, tak adalah rasa sakit lagi. Sebab sebelum tu kalau kita jengkit pun, sebab dia macam tarik ke tegang tu rasa sakit, tapi tu kurang sikit lah. Fobia juga lah nak pijak lagi, sebab takut kau ingatkan ada potong ke apa ke. Rupanya cocok je kan. Lepas tu bila Dr. Asfar masuk yang kali kedua tu cek tu, dia kan tak apa, jalan je, pijak-pijak dia tu kan. Saya pun try pijak, okey, tak sakit. Tapi dah lepas fisio yang kali ni tu okey sikit, tak ada. Lepas sakit. Tak sakit. Tak ada sakit yang sebelum ni rasa macam ada paku tu dah. Tak ada dah. Dr. Asfar dah buang dah paku. Dah cabut dah paku tu kayaknya. Pengang sangat. Rasa macam wah dah tu yang excited balik nak membaking lah. Kalau ialah ikhtiar mula-mulanya, awalnya kata kalau belum melarat tu bolehlah kita cari alternatif yang apa yang dekat rumah dulu kan. Tapi kalau boleh tu janganlah simpan sakit lama-lama kan. Kalau ni lebih memudaratkan kan, cepatlah dapat rawatan, kata dapatkan rawatan pada yang pakar kan. Itulah kepada orang yang pernah biasa sakit tulang ke apa ke, dapatkan rawatan, pergi cek, buat x-ray ke, buat MRI ke apa ke, tahu sakitnya. So akhirnya sakitnya 2 tahun kat pegang ni akhirnya dah hilang lah ya. Alhamdulillah, saya harap janganlah berbalik lagi. Sebab saya tanya dengan doktor itu, kalau lepas buat ni doktor, ada kemungkinan dia datang balik tak? Lepas tu doktor kata ada kemungkinan, tapi lambat lah. Dia kata ada kemungkinan dan ada kemungkinan tak akan datang balik. Itu depend pada ni lah, dia tu pada orang. Yelah, siapa nak sakit kan, semua orang nak sihat kan. Duit banyak mana pula tak bermakna kalau tak sihat kan. Jadi kalau sakit, dapatkanlah rawatan di tempat yang betul, yang ni jangan biarkan sakit berlarutan.